Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, hadirin hadirat yang hormati sekalian, pada malam ini bersua kita lagi di malam Jumaat yang penuh keberkatan pastinya melalui rancangan kegemaran ramai Forum Perdana Ehwal Islam. Dan pada malam ini nampaknya kita bersiaran dari Manjung, Perak bersama dengan ribuan masyarakat yang membanjiri di Stadium Mini Kompleks Majlis Perbandaran Manjung, Perak, dan pastinya kita akan mengupas satu lagi persoalan, satu lagi tajuk yang cukup menarik yang boleh kita kongsi bersama dengan orang di Perak pada hari ini. Dan sebelum kita berkenalan dengan tiga orang ahli panel yang telah diundang bersama dengan kita pada minggu ini, kita berkenalan dulu siapa agaknya rakan perantara saya di bawah itu. Nampak-nampak kecil orangnya, comel. Hafiz ke tu? Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Ustaz Syahrin amboi, kalau dia dah bercakap tu terlupa teman kat bawah ni ha. Ya ke? Tak dengar tu kan. Balik kampung rasa Hafiz minggu ni ya? Ya, Alhamdulillah nampaknya pada hari ini saya bersama-sama dengan warga Manjung, ribuan warga Manjung untuk bersama-sama memeriahkan lagi mimbar minda Forum Perdana Ehwal Islam di Manjung pada malam ini. Tapi sebenarnya Ustaz Syahrin malam ni saya sedih sikit lah Ustaz Syahrin. Dah balik kampung, tak balik kampung sedih, dah balik kampung sedih. Pasal apa? Orang Manjung marah ke? Tidak, orang tak marah ni. Tapi tadi saya baru beli telefon, telefon bimbit kan. Tapi dapat on tak boleh. Itu original ke? Yang ori ke yang underwater? Teman ni orang beli yang original lah. Original dah tu dapat laporan. Tapi itulah saya kata siapalah saya ni kan kalau nak buat laporan ni kan, siapalah saya ni. Siapalah kita ni ya? Keluhan yang acap kali diungkapkan. Keluhan yang dibiarkan berlalu. Nak kata tak pandai bersuara, cuba diberi peluang untuk berkata. Boleh pecah gegendang telinga. Tapi bila kena batang hidung sendiri, kenapa membisu seribu bahasa bang? Cuma yang kedengaran bunyi yang sepi-sepi saja bicaranya. Kata mereka, apalah daya, siapalah kita ni? Balik-balik itulah modalnya, mohon simpati yang bukan tempatnya. Selalu tu akak tak kisahlah. Sebab harga dia pun tak berapa kan. Lagipun kalau kita tengok expired dia pun, benda tu baru lagi, produk dia mungkin tarikh luput dia lambat. Jadi mungkin macam tak kisahlah tu rasa. Komen sikit-sikit tu akak rasa tak kisahlah. Apa nak jadi ni? Takkan kita yang terkena, orang lain terpaksa bersuara. Ini dah lebih kuah daripada sudunya. Janganlah bimbang tak bertempat. Kita bukannya mentimun yang digolek terkena, menggolek pun kena. Tapi kita adalah pengguna Malaysia. Pengguna yang bijak mempertahankan haknya. Pengguna yang tahu ada peraturan yang melindungi mereka. Jadi, jangan biarkan diri terus menjadi mangsa kepada peniaga yang kadang-kadang terlupa etikanya. Selalu kalau tindakan saya balik pada kedai tu baliklah. Bertanya pasal benda tu. Pasal kita beli benda, kalau benda baru ni dia ada syarat yang sepatutnya kita buat ikutlah. Kalau dia kata boleh diri kita komplain balik, kita buat komplain balik lah. Kalau setakat sikit-sikit saya rasa tak memudaratkan, tak ada hal. Tapi kalau yang kemek-kemek, kalau tu patutnya kalau benda baru ni kita mesti tengok benda tu cantik lah sepatutnya. Dan kalau macam setakat sekopik sikit ke apa, stiker ke, itu boleh dihalalkan sajalah. Janganlah cakap begitu. Siapalah kita? Bukan nak takutkan golongan peniaga, ya, bukan nak ajar pihak pengguna, tapi sekadar membina jambatan kerjasama antara pengguna dan peniaga. Barulah berkat hidup semua. Sepatah kata bijak bestari, daripada kejujuran timbul kebenaran. Tak percaya? Renungkanlah hadis riwayat Ad-Dailami ini. Kejujuran itu menarik rezeki dan pengkhianatan itu membawa kepada kefakiran. Nampaknya bukan saya seorang saja yang mengalami masalah sedemikian. Saya yakin juga sebenarnya pada malam ni ramai di kalangan penonton-penonton kita juga pernah mengalami keadaan di mana ditipu ke ataupun mengalami situasi-situasi yang dibincangkan sekilas sebentar tadi. Kalau tak percaya, saya nak bersama dengan akak kita. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Saya nak tanya akak sendiri sebagai suri rumah, sebagai orang yang selalu membeli barang kan, pernah tak agaknya mengalami situasi di mana kita terbeli barangan-barangan yang tak bermutu ni? Ketika kira-kira baru-baru ni lah, dalam musim perayaan, di mana saya telah membeli satu alat cuci muka di sebuah pasar raya yang besar itu.
Ketika itu dia tawarkan diskaun sebanyak 20%. Jadi apabila dapati 20% itu memang harganya murah. Jadi apabila saya balik nak gunakan, saya dapati telah luput pada 26 bulan 8. Jadi saya kembali kepada pasar raya itu, tapi dengan harapan untuk menukar ataupun mendapat balik wang saya kembali. Tapi dimaklum oleh jurujual bahawa saya telah membeli atas harga yang murah dan saya telah sedikit minta lah dengan kerjasama dia, tapi oleh kerana ketika itu dia telah bertegas dan saya pun beralah dan saya pun ambil iktibar lah supaya dalam diri saya tidak akan terpengaruh dengan perkara-perkara ini dan diskaun-diskaun yang diberi. Terima kasih Kak. Ustaz Syarin di atas sana, kalau boleh kita tolong cari jalan penyelesaian bagi membantu akak kita sebentar tadi. Jadi silakan Ustaz Syarin. Ya, terima kasih Hafiz dan juga kakak yang memberi pandangan. Itulah saya tertarik apa yang disebut dalam segmen sekilas tadi, bahawa dari kejujuran timbul kebenaran. Atas sebab pentingnya kejujuran itulah, maka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna membawakan forum ini pada malam ini di Manjung, Perak untuk dikongsi bersama tuan-tuan puan-puan kita semua yang berada di rumah untuk sama-sama kita renung, kita fikir untuk kita, sebenarnya tajuk ini tajuk kita, bagaimana untuk kita memastikan kita sebagai pengguna yang bijaksana dalam menyelesaikan segala masalah ini. Maka untuk menghurai perkara ini bersama dengan kita 3 orang ahli panel yang pastinya cukup berkaliber untuk mengupas persoalan ini. Saya perkenalkan pada tuan-tuan pada minggu ini panel yang telah diundang bersama dengan kita. Panel pertama di sebelah kiri saya yang berbahagia, Datuk Dr. Makmur bin Osman dari Persatuan Pengguna Islam. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sentiasa bersama kita bila menjuarakan hak pengguna. Terima kasih Datuk. Dan panel kita kedua di tengah-tengah di kalangan 3 orang ahli panel dari Pahang kita bawakan yang berbahagia, Ustaz Badli Shah Alauddin dari Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang Ustaz. Dan panel kita ketiga di hujung sana. Bila sebut pengguna biasa orang perempuan banyak kedai beli ni. Jadi wakil orang perempuan yang berbahagia, Dr. Sharifah Hayati Said Ismail dari Universiti Melaya Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Jadi tuan-tuan, inilah 3 orang ahli panel yang akan berganding bersama dengan kita pada malam ini untuk mengupas persoalan. Saya tak nak buang masa lagi, nak terus kepada persoalan pertama kepada Datuk lah Datuk sebagai mukadimah perbincangan. Bila kita tengok segmen sekilas tadi dan bila kita dengar kakak yang beri pandangan tadi tentang kemelut-kemelut pengguna ni, apa yang Datuk boleh respon sebagai mukadimah kita pada malam ni? Silakan Datuk. Kita tahu bahawa sebagai manusia kita ini sifatnya pluripotent. Kita mempunyai kelemahan dan juga kekuatan, tetapi selalunya kelemahan inilah yang dimanipulasikan oleh mereka yang oportunis. Terutamanya golongan-golongan peniaga-peniaga yang tahu consumer behavior yang tadi dinyatakan, misalnya tak ambil kesah, dia kata tak apalah setakat RM1 2, sumbing sedikit tidak apa. Kerana apa? Inilah sebenarnya, cuba bayangkan kalaupun 1 sen telah dikumpulkan satu hari, satu syarikat besar mungkin ada 5,000 pelanggan, dia telah mengumpulkan 5,000 sen setiap hari. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita tengok bagaimana kita ini sebagai pengguna. Memanglah kalau kita seorang diri, seperti kata orang Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakatnya. Sebab itulah sebagai pengguna kita kena lihat, di samping kita mempertahankan dan menjagakan hak kita, terutamanya apabila kita sebagai seorang yang beragama Islam, kita bertanggungjawab untuk melihat siapakah walak kita, ke manakah nak kita tumpahkan walak kita. Kerana kita tahu bahawa rezeki yang ada kepada kita, kepada siapa yang kita nak infakkan. So tentulah kita nak infakkan kepada golongan-golongan peniaga-peniaga yang mempunyai sifat atau etika perniagaan yang memberikan keuntungan bersama. Kerana kita tahu bahawa inilah yang diharapkan oleh kerajaan kita, maka kerajaan mengadakan dasar pengguna negara. Kerajaan mengadakan rukun perniagaan Islam atau etika perniagaan Islam, dan kerajaan juga memperkenalkan pelbagai akta-akta seperti akta perlindungan pengguna, dan semuanya ini untuk memberikan gambaran bahawa pengguna adalah beneficiary atau pengguna adalah mereka yang menanggung risiko atau mendapat keuntungan. Jadi saudara-saudara sekalian, siapalah kita kalau tidak kita bersama? Siapalah kita kalau tidak kita sebenarnya memberi maklumat kepada kerajaan supaya petualang-petualang yang oportunis yang mengambil kesempatan ini boleh dibawa kepada muka pengadilan. Dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahawa kebaikan yang kita buat walaupun sedikit pasti akan dibalas oleh kebaikan juga, kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, dan tidaklah kebaikan itu melainkan pula dibalas dengan kebaikan. Maknanya kita sebagai pengguna hari ini mungkin kita yang terkena. Kalau tidak kita membuat pengaduan dan laporan, maka akan berlaku pula kepada orang lain, dan mungkin musibahnya jauh lebih besar daripada apa yang kita alami. Jadi kita lihat tadi bagaimana
pengguna-pengguna dengan mudah, tak apalah kita maafkan. Sifat maafkan itu sifat yang baik. Tetapi kemaafan yang kita bagi tadi telah menyebabkan sebahagian daripada peniaga-peniaga yang besar kepala pijak semula kita. Yang ini yang kita tak mahu, kerana peniaga-peniaga yang baik, yang jujur, insya-Allah ia akan digulungkan bersama dengan nabi, dengan orang-orang soleh dan juga mereka yang mati syahid di atas jalan yang kebenaran, insya-Allah. Bila kita bercakap soal tajuk siapalah kita, satu perkara yang menuntut sebenarnya kefahaman daripada kita semua untuk mempertahankan hak tu, soal hak kita. Kadang-kadang ialah macam tadi Ustaz Bazli, bila kata dia tak apalah beli murah-murah, kalau rosak tak apalah kata dia kan. Tapi bila mahal baru dia nak rasa rugi dan sebagainya. Jadi macam mana Ustaz tengok tentang mukadimah kita pada hari ini? Kalau kita rujuk kembali kepada sekilas yang telah dipaparkan kepada kita sebentar tadi, memang kita boleh melihat bagaimana tahap pengetahuan tentang isu-isu kepenggunaan di kalangan masyarakat kita masih berada di tahap yang sederhana. Kalau kita nak bandingkan dengan masyarakat di negara-negara maju, Masya Allah, mereka punya tahap pelanggan itu, dari segi hak-hak sebagai pengguna itu, mereka sangat menitik beratkan. Sehingga kan timbullah ungkapan-ungkapan kalau di negara barat sana, customer is always right, pelanggan itu sebetul, customer is the king, pelanggan itu raja, dan berbagai-bagai lagi. Tapi sebaliknya berlaku kepada kita, khususnya umat Islam. Kita ambil satu cara mudah, kita tak kisah. Muslimin muslimat sekalian, di sini ada bahayanya. Selain daripada seperti mana yang telah dinyatakan oleh Datuk sebentar tadi, perlu juga kita ingat sebagai orang Islam khususnya, segala wang yang kita belanjakan, setiap sen yang kita keluarkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita dapat duit, ke mana dibelanjakan, dan yang kita belanjakan itu walaupun 1 sen dibelah 7 akan ditanya juga oleh Allah. Justru kena hati-hati. Di dalam Islam kita ini dari segi hak pengguna, kita mesti bangun mempertahankan hak kita. Pernah berlaku dalam satu riwayat daripada Imam Tirmizi, seorang sahabat Nabi namanya Habban bin Munqis. Dia ni tuan-tuan, satu masalah dia ni selalu kena tipu kalau beli barang, atau dia diperdaya kalau membeli barang, sehingga duit je banyak habis begitu saja. Maka tindakan ahli keluarga Habban ini pergi mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong panggil Habban, beritahu dia, keluarkan hukum kepada dia, haramkan dia membeli barang." Kata Nabi, "Tak boleh, panggil Habban, biar aku tanya apa pasal." Maka Nabi tanya, "Wahai Habban, kenapa kamu ni selalu sangat kena tipu membeli-beli barang?" Apa jawab Habban? "Ya Rasulullah, inni la asbiru anil bai'." Ya Nabi, ya Rasul, aku ni kalau beli barang gopoh, lorat. Atau nak cepat je kerjanya, nak cepat, jadi banyak kelang kabut. Maka kata Nabi begini, lain kali kalau kamu nak membeli barang, selepas daripada kamu ambil barang itu, katakanlah ha'a wala khilabah. Katalah nah, jangan tipu. Nabi pesan cakap begitu. Tunjukkan kepada peniaga itu, ha'a wala khilabah. Ni aku nak ini, jangan tipu. Jangan ada udang di sebalik batu. Imam Al-Baihaqi mensyarahkan hadis ini, kata beliau, selepas daripada Nabi ajar sebut ha'a wala khilabah, diajar kepada Habban ini tadi, "Wahai Habban, selepas kamu beli barang, kamu khiyar selama 3 hari, iaitu kamu boleh ambil," dia panggil sebagai cooling period, tempoh bertenang selama 3 hari dibenarkan, kemudian kamu boleh pulangkan kalau kamu tidak puas hati. Dan kata Imam Baihaqi lagi, Habban ini hidup sampai zaman Sayyidina Uthman, umurnya 130 tahun. Dan para sahabat melihat bagaimana dia tetap mengamalkan kaedah khiyar, dan setiap kali dibeli barang dia akan ucapkan ha'a wala khilabah, ni saya ambil dan jangan tipu saya. Wallahu a'lam. Saya yakin usaha yang dibuat oleh Kementerian Sunyi dalam pada malam ini meminta forum ini bincang soal kepenggunaan, kita akan lebih faham dan lebih jelas apakah peranan dan tanggungjawab kita. Jadi doktor mungkin boleh panjangkan perbahasan ini. Bila kita melihat dalam prinsip agama kita, kadang-kadang orang ambil mudah, mungkin dia ingat benda ni adalah biasa, beli barang bagi duit, dapat duit balik, tak dapat pun tak apa, keep the chain kata kan. Tapi bagaimana Islam melihat soal kepenggunaan ni? Kalau boleh kita lihat dari agama kita. Silakan doktor. Islam telah menggariskan satu prinsip yang sangat jelas tentang perdagangan, perniagaan dan hal ehwal yang berkaitan dengan pengguna. Prinsipnya sangat cantik sehingga ia menggambarkan bagaimana Islam itu, agama kita sangat sayang kepada peniaga. Disebut di dalam Al-Quran, tijaratan lan tabur,
Orang yang berniaga, perniagaannya itu tak rugi. Maknanya sayang Islam kepada orang yang berniaga. Dalam masa yang sama juga Islam amat melindungi dan menyayangi pelanggan ataupun pengguna. Antaranya kita lihat bagaimana Islam itu sendiri menjelaskan agama kita tidak bertolak ansur dengan apa jua bentuk penipuan. Apa jua perkara yang boleh melibatkan kerugian kepada seseorang ataupun yang boleh menyebabkan keadaan berbahaya. Yang ini kita dapat lihat misalnya di dalam surah Hud ayat 85, di mana Nabi Hud sendiri mengingatkan akan kaumnya. Dulu lagi dah diingatkan, dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ingatkan ini. Jangan melampaui, jangan merosakkan. Apa katanya di dalam ayat tersebut? Ya qaumi aufu bil mikyal wal mizana bil qis. Wahai kaumku, jagalah, aufu, ikatlah, jagalah perjanjian tukar beli dan juga timbangan bilqis dengan penuh keadilan. Wala tabkhasun nas asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia itu akan hak-hak mereka. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah melakukan kejahatan di atas muka bumi ini dengan keburukan. Jadi nak cerita apa? Nak cerita rupanya pengguna ni dilindungi. Jangan dilakukan keburukan, jangan tak adil, jangan zalim, jangan rugikan, jangan lakukan kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengingatkan di dalam hadisnya, man ghasya falaysa minni, siapa yang bohong, siapa yang menipu dalam jual beli, bukan dari kalangan aku. Dengan sebab itu, kalau kita lihat hari ini, pengguna perlulah mengetahui, perlulah faham bahawa di antara bentuk-bentuk tipu dalam urusan seperti jual barang rosak tapi kata tak rosak, jual barang lama campur dengan yang baru, timbangan tulis dekat kotak 3 kilo, bila balik timbang tak sampai 3 kilo, buat benaan pakai besi, pakai simen, coket kata orang. Bukan coket jalan tu, tipulah. Ambil sikit, misal kata tarikh luput, dah luput tapi tulis belum luput, misal kata selamat untuk dipakai tapi bila pakai tak selamat. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan, semua itu termasuk dalam unsur-unsur penipuan. Wallahualam. Ya, terima kasih Dr. Sharifah. Jadi itu di antara perkara yang sebenarnya kita perlu faham, dan juga banyak lagi perkara nanti akan dibincang. Saya nak pergi pada Ustaz Bazril lah Ustaz. Lanjutkan lagi tentang prinsip agama kita bila memelihara soal kepenggunaan. Adakah hanya nak jaga pengguna aja, pembeli tinggal, atau bagaimana? Mungkin Ustaz boleh bantu kita. Sememangnya dalam soal kepenggunaan dan juga Islam dah lama dah agama kita memberikan pendidikan tentang kepenggunaan ini. Kalau kita rujuk di dalam kitab-kitab fiqh, ada satu bab yang khusus namanya Abwabul Buyu', bab tentang jual beli. Kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi yang terdapat di dalam banyak kitab-kitab fiqh ini, masya-Allah tuan-tuan. Antaranya Nabi menceritakan di dalam hadis-hadis itu, dalam kitab-kitab fiqh itu, antara babnya nahyu an bai'il hasah. Larangan Nabi beli barang dengan cara jual barang dengan lempar batu. Nabi tak bagi. Itu untuk melindungi hak pengguna. Ambil batu, engkau nak kambing yang mana? Mana batu yang kena, ini engkau punya. Pap, dia balik. Itu Nabi tak bagi. Menganiaya kepada pembeli. Apalagi contoh lain, nahyu an bai'in habalil hablah. Tak boleh, kata Nabi, membeli anak haiwan yang masih di dalam perut mak haiwan itu. Mana boleh? Sebab jual beli itu tidak berlaku dalam keadaan barang itu dapat pada dia dan dia boleh melihat barang tersebut. Contoh yang lain, ada satu bab kitabatus syurut. Nabi ajar dalam pembelian ada bertulis dan bersyarat supaya tidak timbul sebarang penyelewengan. Apalagi ada bab mikyal wal mizan, dia terangkan oleh Dr. Sharifah tadi tentang bagaimana soal timbangan, sukatan dan seumpamanya. Ada lagi tentang soal misalnya baik man yazid, cara beli lelong. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau kita secara jujur ingin melihat di dalam kitab-kitab fiqh, sememangnya tentang persoalan hak-hak pengguna ini sangat dititik beratkan oleh Nabi SAW. Kalau tinggal kita saja sebagai umat Islam, marilah sama-sama kita ambil perhatian dalam persoalan ini.
kerana Nabi SAW sayang kepada kita. Dalam hal-hal membeli-beli barang pun Nabi memberi panduan kepada kita. Wallahu a'lam. Kita kena maju sebagai masyarakat yang memahami, ingin terus mendalami tentang aspek-aspek kepenggunaan, apakah yang perlu ada pada kita, dan pasal itu kita yakin soal kementerian hari ini begitu banyak melakukan kempen, penjelasan dan sebagainya, dan persatuan pun sentiasa dengan Datuk ni membantu kita memberi info-info terkini supaya kita menjadi pengguna yang disebutkan tadi tidak ditipu, tidak dianiaya dan sebagainya. Banyak lagi kita nak bincang soal kepenggunaan ini, tapi sebelum itu kita rasa lebih adil kalau kita juga berbincang dengan masyarakat di Manjung ini yang mungkin nak mengambil bahagian untuk memberikan pandangan, pendapat dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi mungkin Hafiz berada di bawah sana bersama orang kampungnya untuk kita sama-sama mengupas apa lagi persoalan di bawah sana. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Syarina. Nampaknya begitu bernas sekali kupasan-kupasan mukadimah daripada para panel kita sebentar tadi. Seperti mana yang kita tahu, ada slogan yang mengatakan bahawa pengguna yang bijak ialah pengguna yang tahu akan hak dan juga kepentingannya. Tetapi di mana, sejauh mana kita sebagai pengguna tahu akan hak-hak kita dan sejauh mana kita berani untuk menegakkan hak kita ni. Ada di kalangan kita ni, apabila harga barang tu murah je kan, buat tak kisah je lah kan, kita lupakan je lah kan. Kalau boleh saya nak bertanya dengan akak kita, pada akak sendirilah kan, ada tak akak pernah mengalami keadaan di mana akak salah beli barang kan, kemudian lepas tu kita rasa malas lah nak panjang-panjangkan cerita, pernah tak? Pernah. Tapi pengalaman yang pernah saya buat ni, kita memang tahu hak kita sebagai pengguna, tapi bila kita rujuk balik kepada penjual dia mempunyai alasan yang macam-macam lah. Dia kata dia nak refer kepada pihak atasan, kena tunggu masa. Jadi bila dah terjadi macam itu kepada saya rasa saya buat tak kisah lah untuk yang akan datang. Terima kasih. Itu pendapat akak kita, tak kisah. Kalau boleh kita bertanya dengan seorang lagi, kita bertanya dengan abang kita ni. Assalamualaikum. Boleh tak kita kongsikan, pernah tak rasanya terlibat dalam keadaan ni, kita rasa malas lah sangat nak pergi panjang-panjangkan cerita tentang isu barang-barang yang salah ni, boleh tak kita kongsi cerita? Saya sendiri pernah mengalami situasi di mana saya pernah membeli sebungkus kacang yang telah pun tamat tempoh. Tapi bagi saya itu salah saya sendirilah sebab saya tak teliti betul-betul sebungkus tu. Tapi apapun saya merasakan bahawa peniaga itu sendiri perlu peka terlebih dahulu terhadap kualiti ataupun barang yang dijual. Tapi apapun itu adalah pengajaran lah bagi saya, dan seandainya berlaku lagi pada saya akan panjangkanlah kepada badan yang bertanggungjawab ataupun pihak yang berwajib. Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh kita tanya lagi seorang penonton. Kakak pernah pergi inilah sepanjang pengalaman beli barang ni, ada barangan tin tu akak pulangkan balik. Pada peniaga premis berkenaan. Tapi orang kata kita bertanyalah dari segi tarikh luput tu dah expired kan, jadi diserahkan balik pertukaran tu. Tapi taklah orang kata peniaga tu terlalu orang kata tak tolak ansur lah. Dia orang ada beri peluang untuk kita, orang kata dia orang ada peluang untuk kita bertukar barang lah maksudnya. Itulah pandangan saya. Terima kasih. Nampaknya di sini apabila masyarakat kita ni lebih mudah untuk berdiam diri dan malas nak panjang-panjangkan cerita, ada di kalangan para pekedai yang nampaknya sudah mula mengambil kesempatan di atas kesilapan para pengguna. Jadi Ustaz Sarin, kalau boleh kita panjangkan lagi perbincangan kita, bagaimana agaknya kita untuk menghindarkan tindakan para pekedai ini daripada terus mengambil kesempatan daripada kesalahan para pengguna. Saya kira banyak Dr. Sharifah perkara-perkara yang dibangkitkan, termasuk kata dia alasan-alasan masalah perang lah, itu kadang jadi alasan harga naik. Jadi mungkin Dr. Sharifah boleh kongsi juga dan respon apakah yang boleh kita kaitkan dengan perkara ini. Silakan. Kita lihat di sini ialah sebagai pengguna, kita tidak boleh mengambil sikap mudah, kita tidak boleh mengambil sikap tak kisah, kita tak boleh lagi lah sekarang ni mengambil sikap malas lah, sampai ada perkara-perkara yang melibatkan hak kita pun, duit kita pun, kesihatan kita pun kita buat tak kisah. Kalau kita lihat di zaman Saidina Umar misalnya, kalau tadi banyak dilibatkan kaum wanita, saya tertarik apabila di zaman Saidina Umar memperlihatkan wanita ini adalah golongan yang boleh menjadi pengawas kepada pasar yang dinamakan sebagai muhtasib. Ini nak menunjukkan bahawa kita sebagai wanita tidak boleh sering dilihat sebagai orang yang gopoh bila berbelanja. Orang yang
hilang pertimbangan apabila melihat perkataan-perkataan seperti beli satu dapat satu free. Saya kata orang yang begitu seronok apabila melihat perkataan-perkataan jualan murah, sale, mega sale dan sebagainya. Tetapi apa yang perlu ada kepada kita sebagai pengguna, khususnya wanita, ibu-ibu kita, ialah kita perlu berhati-hati. Dan untuk berhati-hati ini, apa yang perlu ada ialah ilmu itu sendiri. Rupanya dalam nak berbelanja, dalam nak melihat kualiti barang, kita memerlukan ilmu. Kadang-kadang kita tak ambil peduli sehingga kan kita berbelanja, kedai berderet tu semua sama. Semua jual mi, semua jual toge. Tapi dekat kedai ni, mi-nya katakan harganya RM1.20. Kat sini RM1.25. Tapi oleh kerana kita tak peduli hak kita, sebelah aja harganya berbeza, kita gopoh, kita tak membandingkan harga. Untuk itu saya kira ilmu sangat penting, kerana apabila ada ilmu, ini yang dikatakan ilmu itu raja. Bila ada ilmu, ilmu akan menundukkan nafsu. Dalam kita membeli yang menyebabkan kita gopoh sampai kita tak tengok hak kita. Yang kita takut kadang-kadang ialah takut melepas. Kalau aku tak beli ni sekarang, tantang aku balik dah habis. Kita sampai tak nak membanding dan sebagainya, tak nak tengok betul-betul kualiti. Balik rumah tengok dah tercabut lah macam-macam. Ialah ilmu kita itu. Saya ingat inilah masanya kita mengubah sikap kita. Kita harus lebih prihatin terhadap hak-hak kita sebagai pengguna. Ilmu boleh menundukkan nafsu, saya katakan tadi. Yang kedua, dengan ilmu pengguna yang kita ada, kita boleh melihat apa yang baik, apa yang tidak baik. Kita boleh menjadi orang yang berfikir. Kita banyak fikir, ni nak beli ke tak beli ke, nak tengok dulu ke, jalan dulu ke, tengok ke, harga banding ke dan sebagainya. Kita menjadi orang yang berfikir dan kemudiannya kita menjadi orang yang berakhlak. Dengan arti kata kita menjadi orang yang beretika sebagai pengguna. Saya nak pergi pada Datuk. Ini soal orang masih bercakap soal isu pengguna ni. Pengguna sering ditipu. Pengguna kadang-kadang tertipu. Dia ditipu tu lah memang dia nak tipu. Tertipu pun ada. Jadi macam Datuk tengok dalam perkara-perkara macam ni? Jadi seperti yang dijelaskan Dr. Sharifah tadi, kita kena ada pengetahuan yang tepat. Jadi sebagai pengguna, kita kena ada tanggungjawab. Tanggungjawab inilah yang sepatutnya kita laksanakan tanpa ada diskaun. Kerana apa yang saya katakan demikian? Pengguna yang bertanggungjawab, ia sebenarnya memberikan peluang kepada orang untuk komplimen hak kita. Kalau pengguna tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka penipuan akan berleluasa. Bila penipuan berleluasa, maka kita akan wujudkan satu keadaan di mana tidak ada saling percaya mempercayai satu sama lain. Sebab itulah kita lihat dalam dasar pengguna negara yang ditetapkan oleh kerajaan, pengguna the self protection. Dia mesti mempertahan dan menyelamatkan dirinya supaya ia tidak terperangkap dengan perangkap-perangkap yang disediakan oleh golongan-golongan peniaga yang tidak mempunyai akhlak atau etika. Sedangkan peniaga pula diharapkan ia punya self-regulation. Dia mempunyai peraturan-peraturan yang bersesuaian dengan akhlak dan tamadun semasa. Sebab itulah kita lihat bagaimana apabila berlakunya kecurangan-kecurangan tersebut, ada jalan keluarnya. Maka kerajaan sediakan tribunal pengguna. Maka tanggungjawab pengguna untuk menghadapkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada tribunal pengguna untuk diadili. Kalaulah kita tidak hadapkan kepada pengadilan, maka keburukan-keburukan itu akan menjadi satu kebiasaan. Apabila keburukan dan penipuan menjadi satu kebiasaan dan menjadi budaya pula, maka inilah yang menjadi penyakit masyarakat yang sangat sukar untuk kita nak pulihkan dan baikkan semula. Jadi sidang penonton sekalian, sidang pendengar sekalian, saya menggesalah supaya kita ini benar-benar memahami hasrat kerajaan. Misalnya apabila kerajaan secara umum mengatakan belilah barangan ataupun barangan tempatan atau produk tempatan, ini memberikan isyarat bahawa kita kena menyokong produk-produk tempatan ataupun Muslim entrepreneur dan sebagainya. Jadi sebab kenapa kita katakan demikian? Kerana kesannya akan jauh lebih besar. Kerana produk-produk daripada luar ini kadang-kadang itu dia datang dengan pelbagai bentuk penipuan yang diadakan tanpa kita sedar. Misalnya apabila barangan-barangan itu diberikan coding system, kita tidak tahu apakah kandungan dalam coding tersebut. Bagaimanakah kita nak mengetahui dan memastikan bahawa terutamanya untuk orang Islam produk-produk yang consumable, yang kita makan, yang kadang-kadang itu tidak tahu sahih ataupun tidak halalnya. Dan sebab itulah kita lihat bagaimana apabila kita membantu menyokong hasrat kerajaan untuk lahir sebagai halal hub center, maka itulah yang sepatutnya kita laksanakan sepenuhnya tanggungjawab sebagai seorang rakyat. Kerana kita percaya bahawa kerajaan telah buat begitu banyak. Sedang pendengar sekalian, kita tahu bahawa siapalah kita, artinya
kita mesti memahami kekuatan yang ada pada kita untuk kita menidakkan kumpulan-kumpulan kapitalis, orientalis, oportunis ini. Allah. Bila Datuk kata bila ada masalah, kementerian ada, tribunal ada, macam mana Datuk Tapi Ustaz, masih ramai lagi yang kena tipu. Ditipu dan tertipu. Apa punca dan kenapa Ustaz? Kalau Ustaz bantu kita. Kalau kita lihat secara umum lah ya, barangkali budaya masyarakat kita, iaitu kita ambil satu pendekatan tak kisah dan juga malas nak urus harga. Maksudnya ialah barang tu kadang-kadang kita beli harga RM3. Nanti kalau nak ada problem dari segi tarikh luput, tinnya kemik dan seumpamanya, kita nak pergi semula ke pasar raya tersebut, nak ditukarkan, dia minta resit lah, kena jumpa manager lah, daripada pagi sampai ke petang itu menyebabkan kita rasa tak kisahlah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini masalahnya. Sebab kalau satu orang tak kisah dengan RM3 yang dia belanjakan, bayangkan kalau ada 1000 orang yang semuanya tak kisah dengan RM3 yang dia belanjakan itu. Kadang-kadang kita beli misalnya kalkulator. Masya Allah, beli kalkulator, tekan nombor 3, keluar nombor 8. Tapi kita tak kisah kerana RM3 kata kita. Muslimin muslimat sekalian, ini bercanggah dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, walaupun Nabi kita ni seperti yang Datuk sebutkan, orangnya penyabar, orangnya selalu berlapang dada, tapi dalam hak nak membeli-beli barang ini, Nabi sangat pertahankan. Satu riwayat daripada Ahmad menceritakan, satu ketika Nabi SAW pergi ke pasar nak membeli buah. Dia nampak buah tu disusun sangat cantik. Kemudian Nabi pun memilihlah buah-buah ni untuk dia dibeli. Dia minta penjual ni tolong ambilkan buah-buahan ni, masukkan dalam satu bekas. Kemudian bila Nabi tengok, Nabi perasan yang di bawah-bawah buah-buahan itu agak basah jenis buahnya. Nabi lalu merasa dan Nabi bertanya, kenapa basah ni? Maka jawab penjual, hujan ya Rasulullah. Kata Nabi, fahalla ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu nas. Kenapa kamu tak tunjukkan yang basah ni duduk atas juga, supaya orang semua tahu? Adakah kamu nak tipu saya? Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Hadis Muslim. Siapa-siapa tipu kita orang Islam, maka dia bukan orang Islam, kata Nabi. Ini sebagai satu contoh muslimin muslimat sekalian. Kalau kita rasa orang itu nak menipu kita hidup-hidup dan kita pula mati-mati pula percaya, maka hendaklah kita pertahankan hak kita. Bertanya kepada dia, kenapa awak nak tipu saya? Man ghasyana falaysa minna. Siapa-siapa tipu saya orang Islam, maka orang itu bukan orang Islam, kata Nabi. Mudah-mudahan riwayat-riwayat yang sebegini memberi satu iktibar kepada kita bahawa hak-hak kepenggunaan ini, orang yang nak menipu kita, kalau dia tahu kita akan pertahankan hak kita, duit kita yang kita dapatkan sedaya upaya, insya-Allah tak ada akan berlaku sebarang penipuan di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah. Nak tahu rahsia saya menyimpan rambut yang panjang? Hilangkan Klomomo. Kerana Klomomo menjadikan rambut saya susah nak panjang. Head & Shoulders Nourishing Aloe Vera baru membantu menghilangkan sehingga 99.99% Klomomo untuk membantu pertumbuhan rambut yang panjang lagi menawan. Kini anda dah tahu rahsia saya. Apa tunggu lagi? Head & Shoulders Nourishing Aloe Vera baru. Walaupun berpeluh, saya tetap berbau segar. Dengan Downy Antibac baru, formula antibakterianya menangani bau peluh. Kesegarannya memeluk pakaianku sepanjang hari, seperti pelukan mesra ibu. Downy Antibac baru. Kenapa masyarakat perlu faham betul-betul supaya kita nak tengok kesan langsung? Bila semua masyarakat faham tentang aspek kepenggunaan ini, kita jadi mudah. Silakan Ustaz. Betul juga, kadang-kadang kita tertanya-tanya, nak buat apa kita cerita ni semua ni? Duit aku punya suka lah kan. Nak pilih apa ke, nak bertawar ke, tak bertawar ke, nak cek ke, tak cek, halal ke, haram ke, ikutlah. Aku yang pakai, namanya pun pengguna, akulah penggunanya. Namun begitu sebenarnya bagi kita umat Islam, perkara ini berkait rapat dengan banyak perkara dalam hidup kita. Hatta yang kita makan, yang kita pakai, yang kita pergi, semua tu ada kena-mengena pertama dengan keimanan kita. Bila kita belanja, kita tak kisah harga kat sini RM3, harga kat sana RM4, harga kat sana naik 2 kali ganda, kita tak kisah. Mana boleh tak kisah?
Kalau kita tahu selepas itu tak boleh tak kisah kerana di situ ada perkara lebihan. Pada wang itu kita belanja lebih, maka kita jadi apa yang dinamakan sebagai orang yang boros tanpa kita sedar. Dan orang yang boros, orang yang membazir itu sahabatnya setan. Bahasa mudah, sahabatnya iblis. Dan bila sahabatnya iblis, maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal mubazzirina kanu akhawanu syayatin. Itu dah jelas dah. Kita tak naklah dalam pada kita belanja, kita tolak troli penuh atas troli kita tu, rupanya ada unsur-unsur kawan dengan setan. Itu ada kena-mengena dengan iman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka dengan sebab itu kita perlu berhati-hati yang disebutkan oleh Ustaz tadi, disebutkan oleh Datuk. Yang keduanya, di situ juga ada ibadat. Di mana ibadat kita sebagai pengguna? Bila kita pergi, kita pilih yang terbaik. Biarlah ambil masa lama sikit, biarlah jalan jauh sikit, biarlah kita membaca sikit. Ibadat, apa ibadatnya? Kita cari yang terbaik untuk wang kita. Tak nak bazir, tak nak boros, tak nak kena tipu. Terbaik untuk kesihatan kita bila kita beli produk-produk kesihatan, misal kata. Jangan sampai kita abaikan. Nampak cantik aja, nampak airline-nya bukan main lagi. Ya, kita pun belilah, tak kisah apa-apa. Tanya, minta pandangan, baca dan sebagainya. Pada diri kita ada kesihatan kita, ada hak diri kita yang kata Rasulullah, tunaikan hak diri kamu. Maka mencari yang terbaik itu suatu ibadat. Dan yang ketiganya ada kefarduan. Apa yang fardu? Maknanya berdosa kalau kita tinggalkan sebagai orang Islam. Iaitulah mencari yang halal. Bila kata yang halal, bukan tinggal babi, bukan tinggal anjing, bukan tinggal bangkai semata-mata. Kita mengambil kira persoalan bersihnya. Kita mengambil kira lagi sekarang dah ada cop, logo dan sebagainya. Kita boleh tengok senang-senang. Kalau dulu tengok ingredient dia, bahan tu tak fahamlah i-mana. Sekarang ni ada barang yang ada cap, cop, logo, ada yang tak ada bendanya tu juga, misal kata. Barang nak gunanya tu juga. Maka nak kata apa yang ada kefarduan, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita ni bukan nak makan, nak minum, nak tidur je. Kita nak menghadap Allah SWT dengan yang halal, dengan yang bersih, dengan segala-gala yang iman, yang ibadat itu. Hati kita tenang, darah daging yang mengalir di badan kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan diredai dan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah. Terima kasih Dr. Sharifah atas penjelasan. Datuk, kita selalu melihat dalam surat khabar, tengok dalam TV, Datuk begitu lantang memperjuangkan atau memperkatakan soal hak ini, soal pengguna. Jadi Datuk, apa yang mendorong Datuk untuk melakukan perkara ini? Yang kalau boleh Datuk kena beri fahaman kepada kita. Kenapa masyarakat kena macam Datuk juga? Faham betul-betul, tengok betul-betul. Yang kalau boleh kita kongsi bersama. Sila Datuk. Jadi terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Sharifah Hayati. Kita dapati bahawa memang kita kena anggap apa yang kita buat ini sebagai satu ibadah. Maknanya kalau ibadah itu mesti ada syarat-syaratnya. Dan sudah tentu dalam syarat-syarat itu yang telah kita maklumi. Tapi yang saya nak kaitkan hari ini, bagaimana sebagai seorang yang beragama Islam, bagaimana kita nak terjemahkan ruhamma bainahum asyiddan al-kufar itu. Tadi hadis mengatakan bahawa kalau orang Islam dia bernipu, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Tapi masalahnya sekarang ni yang menipu bukan orang beragama Islam, orang bukan beragama Islam. Jadi apa yang kita kena buat sebagai saudara mereka? Kita kena bertegas dengan mereka. Bagaimana kita nak bertegas dengan mereka? Pertama sekali kita akan nyatakan dengan cara tidak membeli produk tersebut. Dan kita mesti pula menyokong produk yang dihasilkan oleh orang Islam, menunjukkan sifat ruhamah kita dengan dia. Bila kita kata sifat ruhamah ini mesti ada mujahadah di dalamnya. Maka kadang-kadang itu kita kena berkorban sedikit. Kadang-kadang tu tempatnya jauh sedikit, kadang-kadangnya harga sedikit mahal. Kenapa? Karena cost of fund-nya lebih tinggi daripada golongan-golongan yang lain. Di sini kita kena faham bagaimana apabila umat Islam, katakan hari ini majoriti umat Islam hari ini mencontohi apa yang dibuat oleh orang yang kita benci, iaitu orang Yahudi. Orang Yahudi hari ini, saya ada satu kisah yang sangat popular. Bagaimana satu orang Yahudi yang menunggu teksi dalam hujan lebat, tahunya teksi 1 sampai 90 tak naik, yang ke-10 baru naik. Dia orang tanya kenapa tak naik? Kata orang kampung ni, dah gila kau jauh ni tak naik ni. Dah sejuk-sejuk. Dia kata the first 9, yang 1 sampai 9 bukan orang Yahudi. Aku orang Yahudi, aku bertanggungjawab dan wajib melaksanakan walaupun satu penny sesama orang Yahudi. Cuba hari ini orang Islam memahami konsep ini. Kita bantu sesama orang Islam, maka kita akan lihat Muslim entrepreneur membangun. Dan sebab itulah mencari yang halal, mencari satu kepaduan kepada kita. Kerana kita nak supaya ekonomi kita membangun. Ekonomi kita akan berputar dan berpusing. Sebab itulah kita lihat misalnya sebagai satu contoh yang paling baik ialah
produk yang sama, kualiti sama, harga sama, isi minyak contohnya, ataupun barangan-barangan lain, kita tak yang saya nak katakan hari inilah, sebagai pengguna saya mengharapkan supaya semua pengguna mempunyai satu walak yang jelas, mempunyai satu ketaatan, kecintaan, dan tidak ada duanya, mesti menyokong hasrat kerajaan, dan sudah tentulah kerajaan ingin menjaga dan menjamin semua keadilan. Tetapi sebagai seorang Islam, kita kena lihat, membaca in between the line, bahawa kerajaan berhasrat untuk melahirkan a Muslim entrepreneur. Bagaimana nak lahirkan Muslim entrepreneur kalau kita tidak sokong? Hari ini saudara sekalian, sebagai pengguna, wang kita ke mana kita infakkan? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Tadi ayat yang dibacakan oleh Dr. Sharifah Hayati itu, sifat orang Islam itu adalah allazina yatluna kitaballah. Ia membaca kitab Allah. Ini satu representasi untuk menggalakkan kita membaca dan mencari, misalnya dan membeli. Wa aqamus solah, mendirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan rezeki yang aku berikan kepada kamu. Nak diinfakkan kepada siapa? Nak beli daripada siapa? Ini persoalannya hari ini. Sebab itulah saya mengharapkan sangatlah supaya pengguna-pengguna Islam terutamanya, kita kena lihat strategi ini. Hari ini kalau kita tidak ada strategi, kita tidak merancang dan merencanakan, kita sengaja untuk mencari maut lah maknanya. Sebab itu saudara sekalian, kita kena lihat hasrat kerajaan kita sangat besar. Kita tidak ingin melihat kegagalan, kerana kegagalan ini adalah akibat daripada kita. Kerana kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar sekalian, saya menyeru dan merayulah supaya kita sebagai seorang beragama Islam ini, kita kena menjadi contoh berniaga, kita kena yang terbaik. Sebab itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebelum menjadi rasul, dia ada inbuilt, dia telah ada sifat-sifat pribadi dia yang amanah, yang jujur, yang sebagainya. Sebab itulah perniagaannya seperti yang digambarkan oleh masyarakat, Masya Allah, sebelum kerasulan Rasulullah SAW. Dan inilah sebagai peniaga Islam, sepatutnya kita juga menjadi contoh terbaik. Mudah-mudahan apabila peniaga Islam contoh terbaik, pembeli Islam sebagai contoh terbaik, maka keindahan Islam itu akan terselah. Allahuakbar. Yang jadi masalah tu hari ini bukan pasal tak nak tolong. Penjual Islam ini dah ditolong, tapi dia kadang-kadang banyak di sebaliknya tu, dan akhirnya orang jadi rasa kecewa dan akhirnya balik semula kepada perkara-perkara yang lain. Jadi banyak benda nak bincang. Saya ingat dalam pusingan lepas ini kita akan bincang lagi untuk melahirkan peniaga-peniaga Islam yang jujur, untuk menjadi pengguna-pengguna yang jujur. Jadi sebelum itu mungkin orang di Manjung juga nak bersama dengan kita untuk melihat kejujuran itu. Jadi mungkin Hafiz boleh bersama dengan warga Manjung yang masih setia bersama dengan kita untuk mengupas persoalan ini. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Syarin. Nampaknya jelas daripada perbincangan kita sebentar tadi bahawa kita sebagai pembeli tak sepatutnya menyalahkan para peniaga semata-mata, kerana kita sebagai pembeli ada hak kita untuk memilih dan juga meneliti sebelum kita membuat sesuatu pembelian. Jadi bersama-sama dengan saya, kita akan bersama dengan wakil daripada kaum peniaga. Kalau boleh kita sama dengan Encik kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Encik kita kongsikan sikit tentang kerena para pembeli kita ni. Tak dinafikanlah pembeli kita ni macam-macam kerena kan. Kalau boleh kita kongsikan bersama-sama dengan semua para penonton kita pada malam ni. Sebenarnya pengguna ataupun pembeli sekarang ni, mereka dah cerdik, ya. Mereka inginkan barang-barang yang murah dan orang kata kualiti pun dia orang nak yang baik. Jadi mereka harus faham bahawa peniaga juga mempunyai risiko yang tinggi. Di antara peniaga dan juga pembeli ni mesti tahu hak masing-masing, ya. Kalau hak peniaga tu dia tahu hak dia dan pengundi dia tahu hak dia, maka tak jadi masalah. Bak kata orang, kalau hendak yang terbaik tu kenalah berbelanja lebih sikit. Itu saja. Terima kasih. Itu Ustaz Syarin ya. Kalau boleh kan saya minta para panel untuk mengupas satu lagi saya hadis yang mengatakan bahawa sesuatu urus niaga itu menjadi sah sekiranya kita suka sama suka. Tapi masalahnya sekarang ni para peniaga ni suka-suka je menjual dengan harga yang macam-macam, dan para pembeli kita pun suka-suka je beli kan. Tak tengok pun, tak menilai pun sesuatu barangan tu kan. Kalau boleh kita kupas lagi dengan lebih lanjut tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita rasa terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Dewan Pengguna yang menganjurkan forum ini, yang bertujuan tidak lain tidak bukan nak memberi kefahaman dan jadi penjelasan kepada masyarakat supaya faham bahawa ini isu, ini perkara adalah perkara yang perlu diambil berat dan juga perlu diambil perhatian oleh semua kita masyarakat yang berada di negara yang makmur Malaysia ini. Jadi Ustaz Fazli, nampak tadi soalan Hafiz tu menuju kepada Ustaz tu. Bagaimana Ustaz nak boleh komen perkara ini? Silakan. Tentang persoalan tadi jual beli seperti mana yang disebutkan dalam hadis innamal bai' antaradin. Inilah yang dikendaki oleh agama, iaitu jual beli ini dia mesti ada konsep redha, give and take. Orang yang membeli dan orang yang menjual sama-sama gembira. Ini hadis Nabi. Sebab itu dalam kaedah jual beli dalam Islam, innama yasihu bil ijab wa tahir wa muntafi' bih
qadarun taslimuhu milku lizil aqad wan nazar. Ini beberapa syarat yang diletakkan oleh ulama. Jual beli ini pertama mesti ada ijab. Apa makna ijab? Ijab qabul, macam akad nikah. Macam kita akad nikah, aku terima nikahnya, aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya. Begitulah sampainya jual beli ini. Kemudian mesti suci barang yang dijual, mesti bermanfaat kepada penjual, mesti barang itu diserahkan, dapat diserahkan kepada pembeli, mesti menjadi milik sempurna si penjual sebelum diberikan kepada pembeli, mesti dapat dilihat oleh pembeli barang yang nak dijual. Masya Allah tuan-tuan, ini yang digariskan oleh para ulama. Sebab itu kesimpulan mudah, dalam perniagaan jual beli urus niaga Islam ini jangan ada 4 perkara. Kalau ada 4 perkara, huru-hara segala perkara yang melibatkan jual beli. Pertama, kata ulama, riba. Jangan libatkan riba. Kedua, gharar. Apa makna gharar? Tipu. Tipu terang-terang. Yang ketiga, darar. Apa makna darar? Memudaratkan kepada kedua-dua pihak. Dan yang ketiga, jahalah. Apa makna jahalah? Jahalah ni dia tidak tulus, mulus, kudus, tak transparan. Dia cakap berbelit kona sana, kona sini, barang entah mana-mana, entah di Afrika, entah di India. Dia jahalah dipanggil. Kalau 4 perkara ini tidak wujud di dalam konsep jual beli, insya-Allah tak akan berlaku sebarang huru-hara. Inilah keindahan Islam. Wallahu a'lam. Pengguna, pembeli dia ni saling lengkap-lengkapi. Kita bukan hari ini nak berjuang soal nak condemn ataupun nak menidakkan pengaruh dan juga peranan pembeli, penjual, tapi pembeli juga. Maknanya saling melengkap-lengkapi antara satu sama lain. Masing-masing kena jujur, tulus dalam memainkan peranan ini. Jadi saya nak pergi kepada Dr. Sharifah, Dr. Hasrat dan juga impian kerajaan hari ini, khususnya melalui Kementerian Perdagangan dan Perniagaan Pengguna, nak melahirkan pengguna yang bijaksana. Kita nak melahirkan pengguna-pengguna yang faham, jelas tentang perkara ini. Apa agaknya yang boleh kita tengok kesan langsung kalau semua pengguna mencapai matlamat ini, dan sebenarnya apa benda yang perlu kita buat lagi supaya pengguna mencapai satu tahap yang sememangnya bijaksana dalam hal ini? Silakan. Kita nak melahirkan kepuasan dan peniaga mendapat keuntungan dan akhirnya mendapat keberkatan. Sebenarnya nak sampai ke tahap itu ia memerlukan kerjasama banyak pihak. Paling besarnya ialah kerjasama peniaga itu dan juga pengguna itu. Dia bukan sekadar di pihak pengguna je dia tahu hak dia, tapi kalau peniaga dia ikut suka pun tak jadi juga, ya. Jadi dua-duanya sangat penting, dan apatah lagi adanya pemantauan dari pihak berkuasa dan sebagainya. Jadi saya tertarik dengan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana di dalam hadis ini menceritakan tentang peniaga dan juga pengguna yang bukan sekadar mendapat untung dan juga kepuasan daripada apa yang dijual dan diperolehi, tetapi mereka ini sebenarnya mampu mengundang keberkatan dalam perniagaan. Mereka mampu mengundang keberkatan, pengguna mampu mengundang keberkatan, membantu berkat datang dalam perniagaan. Kan orang Islam itu hidupnya kan nak berkat, bukan sekadar nak untung. Kita yang beli pun ada berkat, maknanya pakai ni puas hati, tahan lama, dapat manfaat. Beli nak berkat, jual nak berkat. Jadi rupanya dalam hadis ni saya bacakan bagaimana Rasulullah menyebut al-bay'ani bil khiyar. Satu cara dan strategi yang disebut tadi ialah bijak dalam memilih, bijak dalam menentukan apa yang terbaik. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu diberi peluang untuk memilih selama mana mereka belum berpisah. Selagi duduk berdepan tu, pilihlah nak pilih macam mana pun. Fa in sadaqa wa bayyana, ini yang saya tertarik. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalaulah kedua mereka itu benar-benar menyatakan dengan terus terang, dua-dua puas hati, cakap terus terang apa bendanya, benda tak ada tipu, niscaya diberikan keberkatan. Burika lahuma fi bai'ihima. Allah berikan keberkatan kepada dua-dua tu. Fi bai'ihima, pada kedua-dua jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau dua-dua mereka itu menipu dan juga menyembunyikan kebenaran, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan terhapuslah berkat dalam jual beli kedua-dua mereka. Wallahu a'lam. Ya, macam mana Datuk tengok kita nak melahirkan pengguna macam ni? Macam mana Datuk? Jadi tajuk kita ialah siapalah kita. Dia sebenarnya menjurus kepada pengguna, peniaga, pemerintah dan semuanya. Maknanya siapalah kita kalau kita tidak bertanggungjawab? Hinalah kita maknanya. Siapalah kita kalau kita tidak bijaksana? Bodohlah namanya. Siapalah kita kalau tidak kita pandai memilih? Tertipulah jawabnya. Jadi maknanya siapalah kita ini menjurus kepada apa nak terjadi selepas ini.
Kalau kita sebagai peniaga, kita nak menjadi satu golongan yang dibariskan dengan para syuhada atau yang nak dilemparkan dalam neraka. Dan kita dah pastikan bahawa apa yang kita buat ini mendapat keberkatan sepanjang hayat. Saya rasa sebagai satu kesimpulan, saya nak buat satu cerita bagaimana dalam zaman para sahabat, Sayyidina Umar ni berjalan malam. Berjalan malam, dia dengar satu perbualan antara anak dengan ibu. Dia dengar ibu ni katalah, telahkah kamu campurkan susu itu dengan air? Maka anak dia kata, tidakkah ibu ingat Umar melarang? Dia kata, alah Umar agaknya dah tidur, ni dah pukul 11 dah ni. Dia kata, memang Umar mungkin tidur, tapi Tuhan Umar tak mungkin tidur. Akibat daripada ini, apa yang berlaku? Maka Umar nikahkan salah seorang daripada anak lelakinya dengan wanita ini. Dan akhirnya lahir daripada zuriat ini Umar Abdul Aziz. Saudara sekalian, kalau kita inginkan keberkatan kepada zuriat kita, inilah yang sepatutnya kita amalkan. Dan inilah yang sepatutnya kita yakini, bahawa Islam itu menunjukkan satu tata cara yang baik, bukan semata-mata untuk mendapat ganjaran di dunia, tetapi ganjaran sepanjang hayat di dunia dan juga di akhirat. Ustaz Fazli, kita bila nak melaksanakan benda ni, ialah kementerian pun kadang-kadang menggariskan dengan tribunalnya sebab macam-macam lah cara, tapi berlaku juga kebocoran dari segi pelaksanaan di kalangan masyarakat. Mungkin ada di antara halangan-halangan dan cabaran yang agaknya macam susah benar kita ni. Nak jadi pembeli yang bertanggungjawab, nak jadi penjual yang beretika. Mungkin sebagai rumusan akhir perbincangan kita pada malam ini, mungkin Ustaz boleh rumuskan apakah perkara yang perlu kita perhatikan. Silakan Ustaz. Kalau di barat, Masya Allah, pernah saya terbaca satu artikel, kalau misalnya ada satu kes, masa dia diminum di sebuah kedai, pelayan sedang menuangkan kopi, jatuh air itu ditumpah di atas seorang pelanggan. Pelanggan saman restoran itu. Masya Allah, sampai peringkat begitu. Cuma saya tertarik dengan satu moto yang dicetuskan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna, iaitu pengguna perkasa negara sejahtera. Kalau kita melihat, kita menghalusi kata-kata ini, inilah hasrat kita sebenarnya, bahawa negara kita akan menjadi negara yang sangat aman dan sejahtera sekiranya kita mempunyai para pengguna yang sangat perkasa. Perkasa daripada segi mengetahui hak-haknya sebagai pengguna, memperjuangkan hak-haknya sebagai pengguna. Muslimin muslimat sekalian, marilah sama-sama kita ubah sikap kita. Ubah daripada sikap kita yang jenis tak kisah, rela ditipu dan seumpamanya, kepada satu sikap bahawa kita ingin mewujudkan suatu keadaan penjual-penjual menghormati hak kita sebagai pembeli, yang mengeluarkan duit yang kita dapat daripada hasil titik peluh kita untuk membantu perniagaan mereka. Nabi berpesan, la yuldaru mu'min min juhrin mahrataini. Orang mukmin itu dia tak akan dipatuk oleh ular daripada 2 kali pada tempat yang sama. Dia tak boleh jatuh pada satu lubang 2 kali pada tempat yang sama. Kalau kita ditipu dan ditipu dan ditipu lagi, maka malang sungguh kita sebagai orang Islam, orang mukmin. Marilah sama-sama kita muslimin muslimat sekalian, kita berpegang kepada 4 teras pengguna-pengguna yang bijak seperti yang dilaungkan oleh pihak pemerintah, iaitu antaranya marilah sama-sama kita berusaha untuk mencari dan membeli barang-barang yang betul-betul berkualiti. Yang kedua, marilah kita buat perbandingan harga sebelum mendapatkan satu-satu barangan itu. Yang ketiga, marilah kita memilih hanya perkhidmatan yang terbaik sahaja. Dan yang keempat, marilah kita sama-sama buat pilihan yang tepat terhadap barang yang ingin kita miliki itu. Adakah benar bersesuaian dengan kehendak kita ataupun hanya sekadar untuk kita bermewah-mewah. InsyaAllah sekiranya hak-hak pengguna ini kita amalkan, InsyaAllah negara kita akan sejahtera dan masyarakat kita akan aman. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Fazli. 1 jam yang sudah bila kita bercakap soal tajuk kita, siapalah kita? Tuan-tuan dan puan, kitalah pengguna yang bijaksana. Siapalah kita? Kitalah penjual yang beretika. Penjual yang beretika, pengguna yang bijaksana akan melahirkan kita negara yang bahagia. Terima kasih kepada barisan ahli panel yang bersama dengan kita, bagi Datuk dan juga Ustaz dan juga Doktor atas kesempatan bersama dengan kita, kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, pastinya penganjur kita pada malam ini yang memastikan usaha ini terlaksana. Semoga hasrat, impian, kehendak yang telah digariskan dalam perbincangan ini akan dapat difahami oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya sebagai pengguna-pengguna yang bijaksana, negara akan sejahtera. Terima kasih. Kita jumpa lain masa bersama dengan Hafiz di bawah untuk penutup acara kita. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Syarin. Siapalah pengguna tanpa pembeli? Siapalah
siapalah peniaga tanpa pembeli, siapalah pembeli tanpa peniaga. Antara kita ni saling perlu memerlukan ke arah menjadikan kehidupan kita lebih sempurna. InsyaAllah kita bersua lagi dalam Forum Perdana setiap hari Khamis jam 9.30 malam di RTM 1 saluran Inforia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.